Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar yang hadir dalam kelas hari ini. Jadi kita akan mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi kita akan teruskan pelajaran kita malam ni dengan tajuk yang seterusnya iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, tajuk ni merupakan tajuk tingkatan 4 dan dia dia akan jadi sedikit rumit lah sebab kat sini kita kena faham konsep penakulan logik. Kita kena faham macam mana perkataan dan serta perkataan atau berlangsung dalam tajuk ni. Okey, jadi kita lihat satu contoh soalan. Contoh soalan kat sini adalah melibatkan kebarangkalian dan melibatkan ruang sampel. Kita ada dua perkara yang kita akan belajar hari ini iaitu kebarangkalian dan ruang sampel. Okey, apa itu kebarangkalian? Okey, kebarangkalian ni dalam bahasa pasarnya adalah kemungkinan. Maksudnya dalam satu kotak ni kita ada 4 nombor, kemungkinan kita boleh dapat 2, kemungkinan kita boleh dapat 4, kemungkinan kita boleh dapat 7 atau nombor 8. Maksudnya dalam satu kotak ni kita tak tahu kita dapat apa. Dia maksudnya kita tidak tahu kita dapat apa dalam kotak ni. Jadi kebarangkalian ni digunakan seperti mana yang saya cakap, kemungkinan kita dapat nombor 2 atau nombor yang lain lah. Okey. Dan kebarangkalian ini juga ditulis dalam bentuk pecahan dan nanti saya akan tunjukkan rumus untuk kebarangkalian. Okey. Untuk ruang sampel ni adalah satu kesudahan yang kita dapat berdasarkan kotak. Berdasarkan dua-dua kotak ni apa yang kita dapat kita akan catatkan. Jadi ruang sampel ni adalah satu keputusan. Okey, keputusan akhir selepas kita pilih dua biji bola yang ada dalam setiap kotak. Okey. Jadi kita baca soalan ni untuk jadikan contoh contoh yang pertama. Okey, ada yang bermasuk. Okey. Soalan yang pertama. Rajah berikut menunjukkan 4 biji bola berlabel nombor di dalam kotak P dan 2 biji bola berlabel huruf di dalam kotak Q. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua kotak. Kita ada kotak P dan kita ada kotak Q. Dan masing-masing ni ada dua jenis lah. Satu jenis yang nombor, satu lagi jenis huruf. Di sini kita ada satu situasi di mana seorang manusia memilih sebiji bola secara rawak. Secara rawak ni kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah random. Jadi dia tak tahu pun apa yang dia ambil tu. Dia main ambil sahaja. Jadi orang ni dia akan ambil secara random atau secara rawak dari kotak P. Diingatkan balik kat sini dia kata sebiji bola sahaja yang dipilih. Maksudnya dalam satu kotak P ni dia akan ambil satu sahaja. Dia akan ambil satu tapi secara random lah. Mungkin dia dapat nombor 2, mungkin dia dapat nombor 4 atau nombor 7 ataupun nombor 8. Jadi kita gunakan kaedah istilah kebarangkalian atau kemungkinan lah. Kemudian dia ada lagi satu pilihan, dia ambil sebiji lagi dari kotak Q. Maksudnya satu biji bola dari kotak P dan satu biji bola dari kotak Q. Totalnya ada 2 lah. Jadi kalau kat sini
Dia minta kita senaraikan jawapan yang dia boleh dapat ataupun keputusan yang manusia ni dapat. Saya panggil dia manusia lah. Okey. Jadi untuk kita lakukan ruang sampel, kita ada dua kaedah. Kita ada dua kaedah yang kita boleh gunakan. Satu adalah kaedah jadual. Okey, satu ialah kaedah jadual. Okay, kaedah jadual ni sentiasa digunakan oleh setiap pelajar sebabnya kaedah jadual ni sangat senang dan mudahlah untuk kita cari dia punya ruang sampel. Okey, di sini saya suka sangat kalau kita buat kotak P ni dalam bentuk seperti inilah. Okey, kotak P. Ni adalah untuk kotak P. Dan kita tulis macam mana? Kita akan tulis 2, 4, 7, 8. Maksudnya setiap unsur yang ada dalam kotak P tu kita tulis seperti ke bawah. Kita tulis ke bawah. Maksudnya 2, 4, 7 dan 8. Kita tulis secara ke bawah lah, secara menegak. Manakala kita ada lagi satu kotak iaitu kotak Q. Okey, kotak Q ni kita tulis seperti mana? Kita tulis A, B. Dia secara melintang. Dia tulis secara melintang. Jadi kaedah jadual ni maksud dia kita akan bina satu bentuk jadual seperti ni. Dia akan bina jadual seperti macam ni. Kemudian kita akan gabungkan. Okey, kita akan gabungkan kotak P dengan kotak Q. Contohnya di sini kalau kita lihat kita ada nombor 2 dan kita tulis nombor 2 lah dekat sini ruangan yang pertama ni. Nombor 2 kita tulis, kemudian kita akan gabungkan dengan huruf A iaitu dari kotak Q lah. Jadi untuk ruangan yang pertama ni kita tulis sebagai 2, A. Manakala untuk yang seterusnya baris yang sama dia menggunakan nombor yang sama iaitu nombor 2. Jadi kita pun tulislah nombor 2. Cumanya di sini kolomnya menggunakan huruf B. Jadi kita pun tulis huruf B. Jadi kat sini kita siap satu baris. Satu baris nombor 2A dan 2B. Kita akan sambung lagi menulis setiap ruang ni dengan mengikut baris dan lajur dia lah. Kita akan ikut dia punya kedudukan. Nombor 4 dan A dia akan jadi 4A. Dan kat sini dia ada 4B. Ditulis sama juga untuk yang seterusnya 7A, 7B, 8A dan 8B. Okey. Jadi ruang sampel ni merupakan jawapan-jawapan bagi dalam jadual. Jadi kat sini kita ada banyak jawapan. Jadi kita tuliskan sebagai S. Okey, S. Dan kita buat satu curly bracket macam ni. Dia adalah satu bracket yang ada moncong dekat tengah ni. Jadi kita pun buat satu bracket macam set macam operasi set punya bracket. Jadi S merujuk kepada sampel. S ialah apa? Kita tulis 2A. Kita tulis jawapan-jawapan dia. 2A, 2B, 4A dan seterusnya lah. Jadi kena rajin untuk menyalin. Sebab dia memang panjang. Okey. Untuk pengetahuan pelajar, kalau kita ada dua kotak kan, macam kotak P dengan kotak Q, diingatkan balik orang ni dia pilih kotak P dulu. Maksudnya kotak P ni adalah pemilihan yang pertama. Maksudnya yang first lah. Kemudian dikatakan lagi dia pilih pada kotak yang seterusnya iaitu kotak Q. Jadi kotak Q ni maksudnya yang kedua, yang second lah. Jadi kedudukan untuk yang first dengan yang second ni mestilah betul. Contohnya kat sini yang first, kotak P ni mesti yang first dan yang ni yang second. Jadi kalau contohnya dalam soalan tu, dia kadang-kadang ubah. Dia kadang-kadang dia ambil dulu kotak siapa dulu. Jadi kotak yang first mestilah duduk dekat secara menegak macam ni. Dekat kawasan sini.
Ini kawasan menegak. Untuk kotak first ditulis secara menegak. Untuk kotak yang seterusnya ataupun kotak yang kedua ditulis secara melintang. Okey, kaedah jadual ni boleh digunakan untuk melibatkan 2 kotak sahaja. Kalau melibatkan 3 perkara atau lebih, kita tidak boleh menggunakan kaedah jadual. Kita kena gunakan kaedah peta pokok. Jadi kaedah peta pokok tu nanti kita akan belajarlah. Okey, ni kaedah jadual ni sebab dia senang, dia tak makan space. Dia terus kecil je ruang yang kita nak guna tu. Kalau kita guna kaedah pokok nanti dia makan ruang yang sangat banyak. Kaedah pokok, peta pokok tu nanti saya akan ajarlah. Okey, pastikan kedudukan dia betul supaya nanti kita nak jawab soalan B dia betul. Dia nanti senanglah. Itu maksudnya ruang sampel. Okey, ruang sampel adalah kesudahan ataupun result, keputusan jawapan ni. Okey, yang seterusnya ada yang masuk ke? Kita ada. Kaedah peta pokok Yang seterusnya ialah kaedah peta pokok. Yang ni saya tulis A, ni saya tulis B. Okey, kaedah peta pokok ni sama juga. Kita ada pemilihan pertama yang first, kita ada pemilihan kedua dan kita ada sampel. Okey, jadi kita ada sampel ni maksudnya kesudahan ataupun keputusan. Okey, keputusan bagi jawapan. Jadi kalau kita pun fikir baliklah. Kotak P ni ada berapa unsur? Kita ada 4, kita ada 2, 4, 7 dan 8. Okey, kita ada 2, 4, 7 dan 8. Okey, ni kita tulis sebagai kotak P lah. Kotak P. Yang ni kita tulis sebagai kotak Q. Okey, untuk kotak P kita ada 2, 4, 7, 8. Maksudnya kita kena makan ruang yang sangat banyak. Jadi sebab tu kan pelajar dia tak suka gunakan kaedah peta pokok sebab dia terlalu banyak sangat ruang. Tapi ini kaedah dia lah. Maksudnya dalam kotak P ni ada 4 unsur. Ada 4 unsur, jadi dia tulis 4-4 secara menegak. Okey, 2, 4, 7, 8. Kemudian kotak Q ni ada 2 huruf iaitu A dan B. Okey, kotak Q ni ada 2 huruf iaitu A dan B. Jadi dipecahkan kepada 2, dia akan jadi A dan B. Maksudnya setiap satu daripada kotak P tu dia akan pecah kepada 2 lah. Dia akan jadi macam ni. Okey, maksudnya setiap unsur daripada P tu dia akan pecah kepada berapa unsur kotak Q. Kalau unsur kotak Q tu ada 2, dia pecah kepada 2. Kalau kotak Q tu ada 3 unsur, jadi dia akan pecah kepada 3 lah. Ikut berapa banyak kotak Q tu ada. Jadi kotak Q ni dia akan berulang-ulang-ulang lah. Dia akan ulang setiap satu. Okey, ni kira sebagai satu set. Kemudian sampel ni kita akan gabungkanlah rangkaian dia. 2 dengan A dia akan jadi 2A. Kemudian 2B dia akan jadi 2B. Kemudian sini 4 dengan A dia akan jadi 4A dan 4B. 7A, 7B, 8A dan 8B. Macam mana boleh dapat sampel dia ni? Sebabnya kita gabungkan rangkaian dia. 2 pergi kepada A, dia akan hasilkan 2A. 2 pergi kepada B, dia akan hasilkan 2B. Itu rangkaian dia. 4 pergi kepada A, dia akan hasilkan 4A. 4 pergi kepada B, hasilnya 4B. Dan untuk sama juga dengan seterusnya. Ini adalah peta pokok. Cumanya yang rangkaian ni kita tak buat lah. Kita just buat yang macam ni sahaja. Okey, kita buat bentuk dia macam ni lah. Dia jadi straight macam ni. Dia kena ikut line. Jadi memang agak susah lah. Tak berapa kemas. Lepas tu kita kena senaraikan balik sampel ni macam ni lah.
Macam yang atas ni sama je. Tapi memang kena senaraikan kalau contohnya pelajar dia dah siap buat jadual ataupun pelajar ni dia dah siap buat peta pokok kan, tapi dia lupa nak salin. Tak apalah, biasanya okey je, cikgu akan bagi markah. Tapi kalau boleh kena salin. Okey, kena salin sebab kita nak nampak kemas. Okey, sebab kita nak nampak kemas. Supaya dia nampak macam ni lah. Okay, memang kena salin balik. Jadi ada dua kaedah yang kita boleh gunakan dan biasanya kaedah jadual digunakan apabila kita ada dua kotak sahaja. Tapi kalau kaedah peta pokok ni digunakan apabila melibatkan kebarangkalian ataupun pecahan. Nanti kita akan jumpalah satu soalan yang akan wujudnya pecahan dekat sini. 1/2 lah, 1/3 lah. Nanti adalah satu soalan tu. Tapi bukan hari ni bukan hari ni. Itu kita akan belajar kemudian. Okey, jadi ini berkenaan dengan kaedah-kaedah, dua kaedah yang kita akan lakukan untuk mencari luang sampel. Jadi awak boleh salin dalam beberapa seminit 2 minit untuk salinkan nota ni Okey. Next, untuk soalan yang seterusnya, kita akan jawab soalan penyelesaian masalah. Sekejap Okay, kita baca dulu soalan ni. Soalan B, seterusnya senaraikan kesudahan. Dekat sini kita ada dua kehendak sebab ni pelajar selalu terlepas pandang. Soalan ni nampak je banyak markah 7 markah. Tapi sebenarnya kita kena faham, soalan ni minta kita senaraikan keputusan ataupun jawapan kita dan hitungkan kebarangkalian. Maksudnya ada dua jawapan pada setiap satu soalan. Jadi bukan yang kita buat satu jawapan je, tapi ada dua jawapan. Okey, ada dua jawapan yang kita kena buat dari segi menyenaraikan dan menuliskan kebarangkalian. Ada dua Okey, first. Apakah kebarangkalian? Apakah rumus kebarangkalian? Okey. Kebarangkalian dituliskan sebagai P, iaitu probability dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia kebarangkalian. Okey, P ialah NA per NS. Maksudnya dekat atas ni adalah kehendak soalan. Okey, kehendak soalan. Yang bawah ni merupakan keseluruhan semua unsur lah. Okey, ni keseluruhan. Ni daripada keseluruhan. Maksudnya yang atas tu, contohnya atas tu jawapan dia ada 4. Jadi 4 daripada semua. Maksudnya 4 per semua. Okey, saya bagi contoh Saya bagi contoh. Untuk kita lihat di sini dalam soalan yang dalam gambaran yang pertama ni, okey, kita ada nombor 2, kita ada nombor 4, kita ada nombor 7, kita ada nombor 8. Okey, di sini yang manakah nombor ganjil yang awak boleh nampak? Tuliskan jawapan kat ruangan komen. Nombor ganjil nombor ganjil. Okey, ada berapa? Ada berapa Ada berapa?
Okey, nombor 7 ada 1 lah maksudnya. Okey. Jadi, kalau kita lihat di sini, daripada apa yang kita minta tadi, kita minta nombor ganjil Kita minta nombor ganjil dan nombor ganjil tu kita jumpa ada 1 sahaja. Nombor ganjil tu kita jumpa ada 1 sahaja. Jadi, kehendak soalan ni kita maksudnya dapat 1. Okey, kita dapat 1. 1 daripada siapa? Daripada keseluruhan kotak tadi tu, dalam satu kotak ni, dalam satu kotak ni ada berapa banyak? Ada 2, ada 4, ada 7, ada 8. So ada 4 bola, ada 4 biji bola dalam kotak ni. So maksudnya keseluruhan dia ada 4. Jadi kita baca seperti 1 daripada 4. Itu maksud dia. 1 daripada 4 ni dalam bentuk pecahan. Okey, dalam bentuk pecahan dan ini menunjukkan kebarangkalian. Okey, kebarangkalian. Kebarangkalian dapat nombor ganjil. Kebarangkalian dapat nombor ganjil dari kotak P. Okey, dari kotak P. Maksudnya tadi kita cerita pasal kotak P je kan? Maksudnya itulah 1 daripada 4 je nombor ganjil yang kita boleh nampak. Tapi sebabkan soalan ni kita dah gabungkan ruang sampel. Ruang sampel tu banyak ni, ada 8 ni. Okey, ada 8 ruang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 jawapan So maksudnya kita akan jawab soalan ni sama juga cara. Okey, sama juga cara. Kita akan jawab soalan pertama Kita akan jawab soalan pertama. Sebiji bola dengan nombor genap. Dekat sini awak perasan nombor genap. Ni kehendak pertama. First, nombor genap. Maksudnya bukan kotak P bukan. Tapi gabungan daripada ruang sampel tu, dia nak satu bola tu mesti ada nombor genap. Okey, mesti ada nombor genap. Okey, ni yang pertama. Kehendak pertama kita, nombor genap. Dan kehendak kedua kita mestilah ada huruf A. Ni kehendak kedua kita. Dan kita baca. Kita baca satu perkataan. Perkataan dan ni awak pernah jumpa. Okey, awak pernah jumpa dalam tajuk operasi set ataupun awak pernah jumpa dalam tajuk penakulan logik. Tapi penakulan logik paling banyaklah jumpa kan. Okey, dan ingat saya dah ajar dan maksudnya bersifat tamak. Kalau boleh dia nak nombor genap dan mesti nombor A juga. Maksudnya dekat dalam satu jawapan tu dia nak nombor genap dan dia mesti juga huruf A. Kalau satu tak cukup, dia tak akan terima jawapan tu. Jadi kita tengok kita tengok macam mana situasi dan ni mainkan peranan dalam tajuk ni. Okey, first kita baca dulu nombor genap. Kita baca dalam jadual sebab tu saya suka guna kaedah jadual. Okey, nombor genap ni saya bulatkan warna hijau Nombor 4, nombor 2, nombor 4 dan nombor 8. Maksudnya nombor genap ni adalah 3 yang kita boleh jumpa adalah 3. Jadi kawasan dia berada di sinilah. 2A, 2B, 4A, 4B, 8A, 8B. Itu jawapan dia. Tapi ingat, kita kena memuaskan dua-dua kehendak yang dia nak. Bukan satu sahaja kehendak, tapi dua-dua kehendak tu kita kena puaskan. Okey, kita kena puaskan dia. Okey, nombor genap okey dan dah siap. Maksudnya kita dapat 6 jawapan tadi. Tapi sebabkan dia menggunakan perkataan dan, maksudnya dia nak juga. Okey, dia nak juga bola tu mesti berlabel huruf A. Jadi huruf B tak nak. Okey, huruf B tak nak. Jadi maksudnya kita ada 3 sahaja jawapan. Jadi maksudnya dia memuaskan dua-dua kehendak. Nombor 2 ada, huruf A pun ada dalam satu jawapan. Itu maksud dia. Ni gabungan gabungan. Itu yang kita punya tajuk tu, kebarangkalian peristiwa bergabung. Sebab kita dah gabungkan dia punya kesudahan tu. Jadi kehendak pun mesti bergabung. Jadi kita pun tengok kehendak dia bergabung 2 dan A. Jadi kita terima satu jawapan. 4 dan A, okey betul. 8 dan A, okey betul. So ada 3 jawapan. Okey, ada 3 jawapan. Ni ada 3 jawapan ni. Pelajar ni dia suka je dia laju dia buat macam ni. 3 jawapan dia tulis 3 daripada semua. Okey, daripada semua dia tulis macam mana?
3 daripada total ada 8 Total ada 8 jawapan. Sekejap Okey. Total ada 8 jawapan Awak tengok kat sini. Oops. Ni awak baca kat sini ada 8 jawapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So totally ada 8. So kita pun buat 3/8. Pelajar suka terus buat tak apa. Jawapan betul lah. Betul. 1 markah. Tapi ingat, kita kena buat apa? Kita kena senaraikan jawapan tu. Jangan lupa kita baru je jawab 1. Kita baru je jawab hitung kebarangkalian. Tapi kita tak buat lagi senaraikan. Kita tak senaraikan lagi pun. Jadi macam mana nak senaraikan? Jawapan dia tadi ada 3 kan? Jawapan dia ada 2A, 4A dengan 8A kan? Jadi kenalah senaraikan. Kita buat macam ni Sama dengan 2A, 4A, 8A. Cukuplah. Senaraikan 3 sahaja. Sebab kita pun jumpa 3 kan? Jadi kalau jumpa sebanyak berapa yang kita jumpa, tuliskan apa yang awak jumpa. Baru buat dia punya pecahan. Kat sini kita boleh dapat 2 markah lah. Kita boleh dapat 2 markah. Sebab kita menjawab sekali 2 soalan dia. Ni dapat 2 markah lah. 1 markah. Jadi total satu soalan ni ada 2 markah. Senang je kan? Cumanya awak kena ingat, kalau dan ni, maksudnya dua-dua situasi ni mesti ada. Dua-dua situasi ni mesti ada. Kalau atau apa pula? Nanti kita tengok atau. So sekarang ni kita belajar 2 situasi bergabung antara dan dengan atau. Itu yang saya nak awak tekankan. Okey. Next. Kita baca lagi soalan. Soalan nombor 2 pula Sebiji bola dengan nombor perdana atau sebiji bola sebiji bola dengan nombor perdana atau sebiji bola berlabel huruf B. Jadi kita baca pelan-pelan. Kita ada satu perkataan. Perkataan yang dijumpai ialah perkataan atau. Bila ada perkataan atau ni, kita bahagikan kepada dua kehendak. Nombor perdana dengan huruf B. Okey, nombor perdana dan huruf B. So kita baca, kita tengok atas ni. Okey. Dalam nombor dalam nombor tu, alamak saya tak ada padam. Okey. Okey. So dalam sini berapakah nombor perdana yang awak boleh jumpa? Nombor apa yang awak jumpa nombor perdana? Nombor perdana ada berapa? Ada berapa pula? Apa nombor perdana yang awak boleh jumpa kat sini? Dekat sini awak boleh tengok. Antara 2478 ni. Tuliskan nombor perdana yang awak boleh jumpa. Okey, 2 dan 7. Okey, sebab memang nombor perdana ni semua nombor ganjil ada satu je nombor genap. Nombor 2 Jadi nombor 2 dengan nombor 7. Okey. So kita tengok nombor perdana kita jumpa ada nombor 2 dan nombor 7. Okey, kita buat macam mana? Kita akan ambil jawapan pada nombor 2 dengan nombor 7 sahaja. Ni kita baca Nombor 2 ni ambil. Dia jadi macam ni kita kena ambil sekali semua Nombor 2 ambil. Nombor 7 pun ambil. Dia baca macam ni. Ini kehendak pertama Kehendak pertama dia nak nombor perdana iaitu nombor 2 dan nombor 7. So kalau nombor-nombor ni awak jumpa terus ambil jawapan. Dan kat sini dia ada lagi satu situasi di mana dia nak huruf B. Okey, dia nak huruf B. Jadi huruf B ni maksudnya kolom belah kanan. Okey, kolom belah kanan. Ingat operasi set apabila nombor tu berulang ditulis sekali sahaja. Nombor tu berulang ditulis sekali sahaja. Jadi saya bulatkan double pun kita tulis sekali. Jadi kita bulatkan je huruf B yang kita boleh jumpa. Oops. Jadi ada berapa jawapan?
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jawapan. Okey, ada 6 jawapan. Maksudnya 6 jawapan ni maksudnya situasi yang kita nak lah. Ingat kita dah bulatkan tu, tapi ditulis sebanyak sekali sahaja. Walaupun dibulatkan 2 kali lah. Okey, kita tulis sekali sahaja. Jadi jawapan dia ada 6 lah. Okey, dia ada 6. Dan kat sini pecahan dia akan jadi 6/8 lah. Okey, 6/8 ni kalau boleh tolong kecilkan. Kalau boleh kecilkan, kecilkanlah. Kalau tak kecilkan salah. Dia memang kena kecilkan. 6/8 ni kena kecilkan. So nanti dia akan dapat 3/4. Kena kecilkan, dia akan dapat 3/4. Dan kita tuliskan jawapan. Okey, kita tuliskan jawapan. 2A, 2B, 4B, 7A, 7B, 8B. Itu jawapan dia, kena salin. So kita tulis kat sini. 2A, 2B, 4B, kemudian 7A, 7B, 8B. So dia ada 6 jawapan kena salin. Jadi total dapat 2 markah untuk satu soalan ni. So dekat sini kalau kita dapat jawab 2 betul, maksudnya 4 markah lah. Biasanya macam tu je soalan dia. Jadi untuk soalan macam ni, kita kena kuat pengetahuan berkenaan dengan penakulan logik. Sebab penakulan logik ni melibatkan teori matematik. Kadang-kadang dia tanya nombor perdana, kadang-kadang dia tanya nombor kuasa dua sempurna, kadang-kadang dia tanya pasal nombor ganjil, hasil tambah. Jadi macam-macam boleh jadi huruf vokal, huruf konsonan. Jadi perkara itu awak kena tahu berdasarkan penakulan logik. Okay, last yang paling senang lah, nombor 3 ni sebab dia ada satu situasi dia nak nombor genap. Okay, nombor genap tu 248 lah kan. 248 maksudnya kita dapat jawapan nombor genap sahaja. So dia ada satu syarat je. Okay, dia ada satu syarat. Jadi jawapan dia akan jadi 6 jugalah. Dia jadi macam ni. 2A, 2B, 4A, 4B, 8A, 8B. Sebab dia nak nombor genap sahaja. Jadi ambil je lah nombor genap ni. Sebab dia nak satu situasi je kan. Satu syarat. Jadi kita ada sama juga jawapan 6/8 ataupun kecilkan dapat 3/4. Kemudian salin salin 2A, 2B, 4A, 4B, 8A, 8B. Itu je dia punya operasi kebarangkalian bergabung. Ini bentuk pertama lah, bentuk soalan yang pertama. Dia ada banyak bentuk tapi ini bentuk yang paling mudah lah yang awak boleh jawab. Dia minta awak buat dalam bentuk pecahan dengan senaraikan. Okay, jadi awak boleh salin untuk inilah lengkapkan dia punya jawapan. Okey. Sekejap saya cek balik soalan 2 ni macam mana. Okey, soalan nombor 2 ni bentuk lain. So yang ni saya rasa saya akan ajar pada sesi yang kedua lah. Okey, soalan nombor 2 dengan nombor 3 ni pada sesi kedua. Soalan nombor 4, 5 ni minggu depan.
Rasanya macam tu kot. Tengoklah macam mana. Alright, so ambil kehadiran. Sekejap. Okay. Ni saya letakkan link kehadiran dekat dalam Google Meet. Jadi jangan lupa untuk ambil kehadiran ya. Alright. Jadi saya harap awak semua dapat faham apa yang saya terangkan. Kelas sesi yang pertama sebab ni sangat penting dan selalu keluar dalam SPM. Bentuk macam ni yang paling famous keluar. Jadi tolong buat take note buat catatan dan cuba fahamkan. Right, itu saja. Jumpa lagi pada sesi yang kedua. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan sudah.